Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ismail bin Abdul Jalil daripada Institut Integriti Malaysia. Pada pagi ini saya akan memberikan taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun lebih dikenali dengan nama ringkasannya NACP. Sebelum saya bercerita lebih lanjut berkenaan dengan NACP ini, izinkan saya untuk bercakap sedikit tentang episod pencegahan rasuah di Malaysia, di dalam negara kita ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, pada tahun 2004, kerajaan telah pun mengubal satu pelan yang dinamakan Pelan Integriti Nasional. Matlamat dia adalah untuk nak membentuk integriti masyarakat Malaysia. Dan seterusnya pada tahun 2010, dilancarkan juga program transformasi kerajaan dikenali dengan GTP 1.0. Dan 2 tahun kemudian, pada tahun 2012, kerajaan melancarkan GTP ataupun program transformasi kerajaan 2.0. Baik, sebelum bercerita lanjut tentang NACP, saya juga ingin mencelah sikit tentang hasrat ataupun matlamat Pelan Integriti Nasional atau lebih dikenali dengan nama PIN. Pelan ini digubal pada tahun 2004 dan objektif umum Pelan Integriti Nasional adalah seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, membudayakan integriti masyarakat Malaysia. Dan bila kita bercakap pasal masyarakat Malaysia, dia meliputi pelbagai sektor, daripada ahli-ahli politik kepada masyarakat sivil, kepada penjawat awam, kepada sektor swasta dan juga kepada pelajar-pelajar. Dan dalam nak mencapai objektif umum PIN ni, pelan ini juga menyasarkan 5 tekad untuk dicapai. So ada 5 di situ. Yang pertama, memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara menyeluruh dan berkesan. Yang ini adalah untuk semua sektor. Dan keduanya, untuk penjawat awam, kita ingin meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan pada masa yang sama juga mengatasi kerenah birokrasi. Dan untuk sektor swasta, objektif kita adalah untuk meningkatkan tabik urus korporat, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat atau lebih dikenali dengan nama CSR. Dan yang keempat, memantapkan institusi keluarga dan komuniti. Dan seterusnya yang akhir, kelima, meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara umumnya, tekad 2, 3, 4 dan 5 ini telah menunjukkan peningkatan. Tetapi malangnya untuk tingkat yang pertama, iaitu memerangi gejala rasuah, persepsi masyarakat menunjukkan bahawa gejala rasuah dalam negara kita ini tidak menunjukkan hasil yang baik. Dan ini bukan hanya persepsi masyarakat, termasuk juga teguran yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tengok apa Tun Dr. Mahathir kata. Pelan Integriti Nasional yang diperkenalkan pada 2004 yang memberi fokus kepada pembudayaan integriti dalam kalangan masyarakat, tidak berupaya menyekat budaya rasuah. Ini adalah teguran ataupun respon daripada mantan Perdana Menteri kita yang mengatakan walaupun Pelan Integriti Nasional dilihat sebagai berjaya, tetapi tekad yang pertama itu tak berjaya dicapai. Dan seterusnya, Tun Mahathir menegaskan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih sebelum ini adalah di atas kesedaran rakyat tidak lagi boleh menerima perbuatan rasuah yang berleluasa dan jelas merosakkan negara. Dan pada ketika itu, perkataan kleptokrasi kerap dilontarkan ataupun digunakan. Yang bermakna, klepto bermakna mencuri dan krasi bermakna pemerintahan. So, secara umumnya, kleptokrasi bermaksud pemerintahan yang mengamalkan perbuatan mencuri. Tak seronok didengar dalam kalangan masyarakat dalam negara dan juga antarabangsa bila mempercakapkan tentang negara ataupun negara kita Malaysia. Dan ini salah satu perkara yang juga sering dibincang berkenaan dengan isu-isu rasuah yang berlaku beberapa tahun kebelakangan ini. Dan ada satu buku yang ditulis, $1 Billion Whale. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, mungkin akan dapat maklumat
tentang kes rasuah yang berlaku dalam negara kita. Semua pun sedia maklum tentang kes 1MDB. Saya tidak akan bercakap panjang ataupun menghurai lanjut tentang kes ini kerana kes ini sedang dibicarakan di mahkamah, tapi faktanya menunjukkan bahawa berlaku kerugian, berlaku ketirisan yang melibatkan wang rakyat. Apa aspirasi kerajaan, aspirasi nasional? Menurut Tun Mahathir, sewaktu menjadi Perdana Menteri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, Malaysia ingin dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah. Sebab sejak beberapa tahun yang lalu ini, bila kita bercakap pasal negara Malaysia, terutamanya di peringkat antarabangsa, Malaysia memang dikenali, tapi dikenali kerana isu-isu rasuah dan isu-isu yang tidak sedap didengar. Jadi Tun Mahathir berkata kita nak Malaysia dikenali, biar Malaysia dikenali kerana integriti. Dan untuk menunjukkan komitmen kerajaan pada ketika itu, di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional ataupun lebih dikenali dengan nama singkatan GIACC telah ditubuhkan sebaik selepas pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada bulan Jun 2018. Saya tak ramai yang tahu, pernah dengar GICC ni. Jadi orang bertanya, apa GICC buat ni, apa peranan dia? So kalau kita lihat peranan umum dia, pertama adalah mengkoordinasi dan memantau semua aktiviti berkaitan integriti, governance dan anti rasuah di dalam negara kita. Dan kedua, merancang, merencana strategi dan menilai polisi untuk memastikan semua urusan kerajaan dilaksanakan dengan betul dan berintegriti, serta tiada toleransi terhadap pelakuan rasuah. Dan mandat baru yang diterima oleh Kerajaan Pakatan pada ketika itu telah ditubuhkan satu jawatan kuasa khas Kabinet mengenai pencegahan rasuah. Ada satu jawatan kuasa khas dibentuk untuk menangani isu rasuah yang dikenali dengan nama JKK-MAR. Dan untuk menunjukkan kepentingan betapa pentingnya jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan di dalam salah satu mesyuarat yang diadakan, telah diputuskan bahawa pelan anti rasuah yang menyeluruh perlu dirangka dengan segera untuk menangani isu berkaitan rasuah di dalam negara kita. Dan bila kita lihat kepada analisis maklumat penjara rasuah, ini yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Kalau kita lihat maklumat penjara rasuah di antara tahun 2013 hingga 2018, ada 4 punca utama. Yang pertama, kelemahan pentadbiran. Kedua, berlaku konflik kepentingan. Ketiga, kelemahan kawalan dalaman ataupun dalam bahasa Inggeris yang dipanggil internal control, dan ketidakpatuhan ataupun tidak comply, non-compliance. Dan yang terakhirnya, kurang ketelusan. Fakta menyatakan bahawa 63.3% daripada aduan rasuah yang dibuat adalah melibatkan sektor awam. Ini suatu jumlah yang agak merisaukan jugalah ya. Kita harap sektor awam akan mengambil iktibar daripada fakta ini dan dapat menegakkan ataupun memulihkan imej sektor awam di mata masyarakat. Supaya jangan dilihat lagi bahawa bila berlaku rasuah, kebanyakannya datang daripada sektor awam. Kita lihat sektor yang cenderung kepada rasuah pada tahun 2013 hingga 2018. Ini juga sumber adalah daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Yang pertama, paling banyak sektor yang cenderung untuk melakukan rasuah adalah perolehan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya procurement. Dan ini sebenarnya procurement ni, isu ni saya rasa bukan hanya berlaku di sektor awam, termasuk juga di sektor swasta sebab dia melibatkan urus niaga dan juga jumlah wang yang agak besar di dalam industri-industri tertentu. 42.8% kes rasuah yang berlaku adalah melibatkan perolehan. Yang kedua, penguatkuasaan. Ketiga, pentadbiran. Keempat, pelesenan dan permit. Kelima, pembiayaan dan hasil. Keenam, perniagaan dan industri. Ketujuh, hal ehwal undang-undang dan kehakiman.
dan yang akhirnya perkhidmatan 0.5%. Pelaburan 0.4%. Pertahanan dan keselamatan 0.1%. NACP ataupun Pelan Anti-Rasuah Nasional ini telah dilancarkan oleh Mantan Perdana Menteri pada 29 hari bulan Januari 2019, lebih kurang hampir 1 tahun setengah yang lalu. Dan apa matlamat ataupun ingin dicapai oleh Pelan Anti-Rasuah Nasional ni? Kalau kita tengok, matlamatnya adalah untuk memecah rantaian rasuah, atau dalam bahasa Inggerisnya ditulis sebagai break the corruption chain. Maknanya jika orang memberi, orang menerima, memberi, menerima, kalau ada yang berhenti menerima atau yang berhenti memberi, rasuah ni boleh dielak daripada berlaku. Dan kita nak menggalakkan supaya tidak ada lagi yang memberi dan tidak ada lagi yang menerima rasuah walaupun ditawarkan wang ataupun pelbagai bentuk rasuah. Kalau kita pergi ke dalam kandungan Pelan Anti-Rasuah Nasional ni, kita akan dapati bahawa terdapat 6 strategi utama, 17 objektif strategik, 115 inisiatif. Banyak juga tu, ada 115 inisiatif. Dan daripada 115 ni, 30 adalah inisiatif jangka pendek, 31 adalah jangka sederhana, iaitu jangka pendek adalah untuk setahun, jangka sederhana adalah untuk 2 tahun, dan bahaginya 54 adalah inisiatif jangka panjang yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun. Dan apa yang nak dicapai, yang pertama, kebertanggungjawaban dan kredibiliti Badan Kehakiman, pendakwaan dan agensi penguasaan undang-undang. Ada skor di sebelah kanan yang menunjukkan bahawa kita ingin menaikkan skor World Justice Project daripada 0.54 kepada 0.63. Sama juga kadar sabitan kes rasuah, kita ingin menaikkan kadar sabitan daripada 77% pada tahun 2017 kepada 90% pada tahun 2023. So secara umumnya kita ingin melihatkan ada peningkatan, ada peningkatan berlaku, terutamanya dari segi kadar sabitan kes rasuah. Kita tak hanya tangkap, tapi kita nak juga didakwa dan kalau kes itu memang kesalahan dilakukan, kita ingin tindakan diambil. Kedua, kecekapan dan kesiapsiagaan bertindak balas dalam penyampaian perintah awam. Dan ketiga, integriti dalam perniagaan ingin ditingkatkan. Seterusnya, Pelan Anti-Rasuah Nasional ada 6 bidang keutamaan yang cenderung kepada rasuah. Apa 6 bidang keutamaan tu? Kalau kita lihat, yang pertama, keperluan awam. Ini sangat cenderung ataupun dipanggil public procurement. Kedua, penguatkuasaan undang-undang, tadbir urus politik, tadbir urus korporat, pentadbiran sektor awam, dan akhirnya perundangan dan kehakiman. Dan daripada 115 inisiatif di dalam Pelan Anti-Rasuah Nasional ataupun NACP yang saya sebutkan tadi, ia dipecahkan kepada 6 strategi. Dan kalau kita tengok yang paling banyak jatuh di bawah strategi untuk memperkukuhkan accountability dan integriti politik. Jadi bila orang bercakap tentang nak meningkatkan integriti dan memerangi rasuah, kadang-kadang orang bertanya, kita memberi fokus kepada sektor awam, kepada sektor swasta dan kepada lain-lain sektor, bagaimana pula dengan sektor politik? Adakah sektor politik juga diberikan perhatian? Kalau kita tengok di dalam Pelan Anti-Rasuah Nasional, majoriti inisiatif ni sebanyak 35 adalah untuk memperkukuhkan accountability dan integriti politik. Jadi bolehlah kita rumuskan bahawa kerajaan serius dalam isu untuk menangani isu rasuah dalam negara kita. Dan dipaparkan juga sini contoh-contoh inisiatif yang terdapat di dalam NACP. Saya tak akan tunjuk semua, hanya bagi contoh je lah. Yang pertama adalah untuk memastikan daya tahan terhadap ancaman rasuah di entiti korporat. Ini inisiatif yang dipanggil inisiatif 6.2.1. Apa yang dikatakan oleh inisiatif ini adalah mewajibkan badan berkanun, syarikat milik kerajaan, SOE ataupun
dalam bahasa Inggerisnya State Owned Enterprises, syarikat terhad dengan jaminan ataupun CLBG dan sektor swasta yang dikawasilkan oleh Badan Kawasilya untuk membangunkan pelan anti rasuah organisasi ataupun dengan nama singkatannya OACP. Jadi kerajaan kata adalah menjadi kewajipan, diwajibkan untuk mereka membangunkan pelan dengan dibantu oleh siapa? Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional ataupun JICC, ataupun dibantu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun oleh Institut Integriti Malaysia. Ada 3 badan yang boleh bantu. Sebab bila kita nak menangani atau memerangi rasuah, kita perlu ada pelan tindakan. Kita ada pelan. Bila ada pelan, baru usaha kita akan nampak terancang. Jika tidak, dia akan bersepah-sepah dan hasilnya kelak tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Tempoh masa yang diberi 2 tahun dan produk yang boleh diguna untuk melaksanakan inisiatif ini adalah apa yang dipanggil OACP, Organisation Anti-Corruption Plan. Ini contoh salah satu inisiatif. Ini juga ada lagi satu inisiatif yang saya ingin kongsi bersama, iaitu memastikan daya tahan terhadap ancaman rasuah di entiti korporat. Inisiatif 6.2.4. Ini adalah cadangan supaya Anti-Bribery Management System ataupun lebih dikenali dengan nama ABMS. Ini adalah satu standard ISO 37001, dijadikan syarat ke atas syarikat milik kerajaan, syarikat terhad dengan jaminan dan sektor swasta untuk membida kontrak kerajaan. So dengan arti kata lain, jika syarikat-syarikat ini ingin mendapatkan kontrak ataupun job daripada kerajaan, mereka perlu ada sistem pengurusan anti rasuah ataupun anti-bribery management system untuk memastikan di dalam transaksi-transaksi yang bakal berlaku dalam syarikat itu kelak tidak akan melibatkan isu-isu rasuah. Baik, apa peranan masyarakat dalam menjayakan NCP? Tadi saya dah cakap tentang inisiatif, ada 115 inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh pelbagai lapisan sektor awam, sektor swasta dan sebagainya. Bagaimana pula dengan peranan individu, peranan masyarakat? So, setiap sektor harus memastikan inisiatif-inisiatif anti rasuah yang berkaitan dengan mereka dilaksanakan. Jadi kalau inisiatif ini jatuh di bawah sektor awam, penjawat awam harus pastikan ia dilaksanakan. Sama juga jika inisiatif itu berada di bawah sektor swasta juga harus memastikan ia dilaksanakan. Sebab ini adalah harapan kerajaan, inisiatif yang kerajaan perkenal yang perlu dilakukan bersama. Kita tak boleh hanya harap kerajaan saja untuk lakukan, untuk memerangi rasuah. Rasuah isu negara, semua harus main peranan. Dan juga amalkan toleransi sifat terhadap pelakuan rasuah setiap masa. Jangan kita kata pula kalau rasuah 1 juta saya tak terima, tapi kalau RM10, RM20 itu okeylah sebab dia sikit. Tidak. RM1, RM5, RM10, RM1 juta, RM1 bilion sama saja. Itu rasuah, tetap rasuah. Jadi kita kata toleransi kita adalah sifar, zero tolerance, kita tak terima. Dan ketiga, kita harus bantu kerajaan memerangi rasuah dengan melaporkan segala pelakuan rasuah kepada pihak berkuasa. Kita tidak boleh membuat tanggapan bahawa usaha memerangi rasuah ini sebenarnya adalah usaha pihak SPRM saja. SPRM ada kekangan dia. Mereka ada kekangan dari segi jumlah kaki tangan dan nak mengawal satu negara bukan mudah. Tak semua perkara rasuah yang berlaku ni sampai ke pengetahuan SPRM. Jadi masyarakat individu yang tahu kalau ada mana-mana kes-kes rasuah yang berlaku, ataupun sedang berlaku ataupun akan berlaku, cepat-cepat pergi ke pihak SPRM dan buat laporan supaya pihak SPRM dapat mengambil tindakan pantas. Kalau kita sama-sama membantu, dapatlah kerajaan mencapai hasrat yang diinginkan, iaitu mewujudkan sebuah negara yang berintegriti seperti kata Tun Dr. Mahathir, dan supaya Malaysia akhirnya dikenali kerana integriti dan bukan kerana rasuah. Saya sudahi di situ dulu. Sekian, terima kasih.